Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, dengan kurniaannya, dengan keradaannya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu dan saraf. Dan masa yang sama kita sangat bersyukur walaupun sekarang ni wabak Covid sedang menggila, alhamdulillah kita tak kena. Alhamdulillah. InsyaAllah tak kena bila-bila lah. Ada yang terlibat? Tak ada dah. Dalam kita punya ini tak ada kan? Zaini dulu yang ada, mula-mula sekali. Oh, Zaini. Zaini. First time kan dia balik pergi Rembau lepas tu. Oh, It's okay. Sekarang dah pulih kan? Dah okey, Zaini dah okey. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu kita bersyukur dan untuk menyatakan kesyukurannya maka kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendalami ilmu nahwu dan saraf dengan tujuan untuk kita boleh faham membaca Quran. Jadi kita masih lagi pada muka surat 68. Surat ni lah. Iaitu asas tajuk fa'il 3 huruf campur satu. Campur satu itu adalah dia punya sabdu tu, double. Jadi ain tu didabelkan daripada fa'ala. Kemudian sekarang jadi fa'ala. Fa'ala. 6768. Muka surat 68. Okey. Kalau pada muka surat 67 tu 67 dia kata tugas tambahan huruf sabdu tu dia kata banyak. Dia banyak. Dia kata wazan fa'ala memiliki banyak makna. Tapi yang dia bagi di sini ada dua. Iaitu yang pertama dia kata melakukan berkali-kali. Kemudian yang keduanya fa'il menukarkan fa'il lazim kepada fa'il muta'addi. Fa'il lazim maknanya fa'il yang tidak memerlukan maf'ul bih kepada fa'il muta'addi memerlukan maf'ul bih. Jadi maknanya kalau ayat itu tak dibagi dia punya maf'ul bih, maka dia tak jadi ayat yang lengkap. Jadi pada perkataan lazim tidak memerlukan dia punya muta'addi. Jadi apabila tak memerlukan dia punya maf'ul bih, tapi apabila dia dah sabdukan,
dia kena letak maf'ul bih. Contoh di sini macam fa'ala. Fa'ala maknanya dia telah buat. Dia telah buat satu ayat. Yang orang faham dah. Dia telah buat. Buat apa? Itu masalah lain. Kemudian, itu tidak memerlukan dia punya ta'di, dia punya maf'ul bih. Tapi kalau kita fa'ala, jadi maknanya dia telah membuatkan. Apabila dia telah membuatkan, dia menukarkan daripada perkataan lazim kepada perkataan yang memerlukan muta'addi, memerlukan maf'ul bih, membuatkan. Dia letak dia punya maf'ul bih. Kalau tidak, ayat itu tak lengkap. Jadi dia bagi dua saja. Walaupun dia kata banyak, tapi dalam contoh dia ni dia bagi dua saja. Satu untuk dilakukan berkali-kali, menunjukkan surat kali. Satu lagi maknanya membuatkan untuk orang lain, mendangkan, muta'addi. Jadi memang tak cukup lah. Sebab ini dia punya peringkat, dia bagi nama pemula kan. Ilmu saraf untuk pemula. Pemula ni maknanya orang yang bergena lah, bergena. Kemudian untuk itu saya nak tambah lagi lah apa makna dia yang selain daripada itu. Selain daripada dua makna yang dibagi ni, apa lagi makna selain daripada dua ini. Jadi kita sebenarnya ada 6 makna. Jadi kita buka dia punya nota yang atas nama fail tambahan. Fail tambahan. Siapa yang ada nota tu boleh buka. Kalau tak ada boleh kongsi di sini. Yang ni. Yang ni. Boleh nampak? Okey, ada. Kalau yang ada sendiri punya, no problem lah. Kalau tak ada, boleh tengok di sini. Okey. Muka surat 1 tu menunjukkan fa'il tambahan huruf. Iaitu fa'il 3 huruf. Kemudian ditambah dengan satu huruf. Satu huruf iaitu dalam bentuk sabdu. Lagi satu huruf dalam bentuk alif. Dan lagi satu huruf dalam bentuk hamzah. Jadi di dalam pengajian buku-buku selain dari buku-buku Arab, dia namakan grup ni sebagai grup form 1. Ini form 1 ni maknanya mujarad, 3 huruf. Tak ada tambah apa-apa. Mujarad. Itu form 1 dia panggil. Manakala form 2 tambah sabdu. Manakala form 3 huruf fa'il yang tambah alif. Fa'il. Manakala yang form 4 tambah hamzah di depan. Yang kelima tambah ta dan hamzah. Yang keenam tambah ta dan alif. Yang ketujuh tambah alif nun. Yang ke-8 tambah alif dan ta. Dan yang ke-9 tambah alif dan sadu. Dan yang ke-10 alif sinta. Ini form dia. Form 1, form 2, form 3, form 4. Ini tak ada dalam kitab Arab ni. Ini hanya cara nak memudahkan kita nak sebut yang mana satu. Dia form mana. Kalau form ni kita kata form 4, form 5, form 6. Kalau kita kata form 2 maknanya tambah sabdu. Kalau form 3 tambah alif. Kalau form 4 tambah hamzah. Begitulah seterusnya. Jadi sekarang ni kita fokus kepada yang tambah satu dulu. Iaitu form 2, form 3 dan form 4. Tambah satu huruf dulu. Huruf yang ditambah ada 3, iaitu hamzah, alif dan sabdu. Jadi kalau sabdu tambah sabdu jadi fa'ala. Kalau tambah alif jadi fa'ala. Kalau sekiranya tambah hamzah, af'ala. Jadi dalam nota ini adalah kalau kita nak tengok apa dia punya kupasan tentang fa'ala, maka kita buka muka surat 3. Mengikut sebagaimana dia punya indeks tadi. Jadi form yang kedua adalah tambah sabdu. Jadi daripada fa'ala dia telah buat kepada fa'ala. Maknanya membuatkan. Jadi fa'ala
di bawah kolom A itu maknanya fa'il madhi. Di bawah B itu maknanya yufa'ilu, fa'il mudhari'. Manakala bawah C itu taf'il ataupun tartib, itu adalah mazdar. Dan di bawah D itu ada isim fa'il, D, mufa'ilun. Manakala I itu adalah isim maf'ul, mufa'alun. Manakala di bawah F itu adalah fa'il amar. Fa'il itu F itu adalah amar. Manakala G itu adalah la taf'il, maknanya nahi. Jadi susunan dia A, B, C, D itu adalah madhi, mudhari', mazdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, ini fa'il amar dan fa'il nahi. Itu susunan dia. Itu susunan yang dah standard lah. Jadi kalau kita buka kamus, dia akan bagi macam ni lah. Tapi ada juga setengah kamus tu dia ubah sikit-sikit, itu tak ada salah lain lah. Tapi prinsip dia, dasar dia adalah ABC ni adalah mula dengan fa'il madhi, kemudian fa'il mudhari', kemudian mazdar, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il amar dan fa'il nahi. Itu kedudukan dia. Yang ini kita panggil dia tasrif istilahi. Istilahi ini istilah lah. Daripada fa'ala jadi yufa'ilu, jadi taf'il, ini semua adalah istilah. Dan di samping tasrif istilah, kita ada tasrif lughawi. Lughawi ini adalah menunjukkan bilangan. Tasrif dari 1 kepada 2 kepada 3. Dia 3 saja, maksimum 3. Jadi kalau 1 fa'ala, maknanya satu orang yang membuat fa'ala. Yang dikatakan bilangan tu adalah pembuat. Fa'ala ada pembuat dia. Siapa pembuat dia? Pembuat dia tersembunyi, mustatir. Jadi takdirhu huwa. Jadi huwa adalah satu orang. Kalau fa'ala itu dia punya pembuat dia atau fa'il dia 2 orang, lelaki. Yang tadi seorang lelaki, ini 2 lelaki. Kalau ramai lelaki, fa'ulu, ada wa alif. Fa'alu. Jadi ini ada menunjukkan fa'il madhi yang pembuatnya terdiri daripada mereka. Ramai lelaki. Itu juga dengan dia punya fa'il madhi. Fa'il madhi dia adalah yufa'ilu. Yufa'ilu, fa tu berbaris. Bukan yaf'ilu. Tetapi fa tu berbaris. Jadi apabila berbaris, yufa'ilu, sebab apa berbaris? Sebab di depannya ada ain sabdu. Ain sabdu tu adalah ain yang pertama mati, baris mati, dan yang kedua adalah baris atas. Jadi itu makna sabdu. Jadi yufa'ilu. Jadi kalau sekiranya kita matikan fa tu, dia akan berjumpa fa yang baris mati dan ain yang baris mati. Dia tak boleh nak baca. Sebab ada 2. Ada 2 mati. Satu ain, satu lagi fa. Jadi oleh kerana fa ni tak boleh dimatikan kena berbaris, maka dia dibariskan dengan yufa'ilu. Yufa'ilu adalah menunjukkan perkara yang sedang melakukan. Jadi begitu juga dengan kalau ini seorang. Kalau seorang yufa'ilu, wa tu seorang, sedang. Manakala kalau dia 2 orang, yufa'ilani. Ada nim bawah-bawah. Nun bagi bawah ni menunjukkan dia 2 orang apabila dia marfu'. Jadi ini semua bila dia marfu'. Kemudian itu juga dengan yufa'iluna. Yufa'iluna ni adalah untuk jamak. Jamak namanya ramai lelaki yang melakukan satu kerja. Jadi kalau fa'il amar dia fa'il. Fa'il ini adalah arahan untuk kepada satu orang. Kalau 2 tambah wa alif, tambah alif. Kalau banyak tambah wa alif. Nanti kita akan jumpa dia punya detailnya. Ini cuma dia bagi sekadar yang satu je, yang fiqh saja. Jadi tasrif lughawi. Ini tasrif istilahi. Dua-dua ni kita kena
beri perhatian untuk mendapatkan makna. Kalau kita tak hafal, kita tak beri perhatian, kita tak dapat makna dia. Ataupun nak cari makna kena buka sipil dan sebagainya. Jadi itu barangkali melambatkan proses pembelajaran. Untuk nak mudah, hafal dia. Kalau begini maknanya isim fa'il. Kalau ini isim maf'ul. Kalau ini maknanya fa'il, nahi dan sebagainya. Okey? Jadi sekarang sejauh ini ada apa-apa masalah? Side effect kepada tubuh kita. Okey, ada perkara-perkara yang berbangkit? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi pada muka surat 4. Muka surat 4 dalam nota fa'il tambahan huruf tu. Jadi pada muka surat 4 itu memberikan makna-makna tambahan huruf. Makna tambah sabdu tu apa maknanya? Yang mana dalam nota buku yang kita buka tu, yang pada muka surat 67 tu hanya dia bagi dua makna. Dua fungsi sabdu. Tapi di sini kita bagi dia 6 fungsi. Fungsi yang pertama, apa makna tambahan huruf ini? Adalah yang pertama, melakukan tindakan kepada pihak lain. Bagaimana tadilah, iaitu kalau dalam bahasa Melayu, tambah me dan kan. Semua orang ada nota ni. Saya dah masukkan dalam Telegram beberapa minggu yang lepas lah. Ada kan? Ada. Kalau tak jumpa nak cari, boleh tengok pada masing-masing punya komputer lah. Jadi maksud yang kebanyakannya fungsi sabdu pada perkataan madi 3 huruf tambah sabdu adalah bermaksud melakukan tindakan kepada orang lain. Sebagai contoh, fa'ala tu untuk dia sendiri yang buat. Tapi kalau dia buatkan untuk orang, maka jadi fa'ala. Maknanya melakukan untuk orang lain. Sebagai contoh lah ini kata kabura. Kabura adalah maknanya dia telah besar. Besarlah maknanya kabura tu. Tapi apabila disabdukan ba tu jadi kabura, maknanya membesarkan. Membesarkan. Itu makna yang pertama. Apa dia tujuan ataupun peranan sabdu di dalam kataan ini, iaitu kabura, dia telah besar, dan kabura, dia telah membesarkan. Maknanya dia membesarkan orang lain. Dia mungkin membesarkan dia punya guru dia, atau dia membesarkan ulama dia, atau dia membesarkan Quran, atau dia membesarkan Allah. Maknanya dia membesarkan benda lain. Boleh jadi guru, boleh jadi buku, boleh jadi tulisan dan sebagainya. Maknanya dia membesarkan. Jadi kalau kabura saja, dia tak membuatkan orang besar, tapi dia sendiri telah membesar. Dia sendiri yang besar. Jadi ada makna dia yang sangat jelas. Berbezanya antara besar dengan membesarkan. Membesarkan itu adalah untuk melakukan kerja kepada orang lain, bukan untuk dia. Itu satu. Okey. Itu satu makna. Tambah sabdu. Makna yang kedua berarti bersikap optimis. Keinginan yang tinggi. Bila kata ada sabdu ni, maknanya dia mempunyai sikap optimis. Sikap yang keinginan yang tinggi. Sebagai contoh dalam ayat ni, kabura rajulu sinna. Maknanya laki itu telah lanjut usianya. Kabura rajulu sinna. Maknanya lelaki itu telah lanjut umurnya. Sinna. Daripada sana. Sana jadi sinna. Jadi sinna itu adalah umurnya. Jadi lelaki itu telah membesar umurnya. Ataupun telah lanjut umurnya. Jadi kabura itu maknanya dia sendiri yang besar. Tetapi apabila tambah kabura, kabura apa? Karimu daifahu. Maknanya kabura, dia telah membesarkan. Siapa yang dibesarkan? Yang dibesarkannya adalah daifah. Daifah. Dan al-karim, al-karim itu orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu telah membesarkan. Siapa yang dibesarkannya? Kenalah ada maf'ulun bih. Maf'ulun dia mana? Daifah. Jadi fa tu bagi atas kerana dia maf'ulun bih. Sebab itu dibaikan apa? Dibaikan atas. Jadi dia ataupun orang yang mulia itu membesarkan tetamunya.
Jadi dhaifahu adalah tetamunya. Jadi maknanya dia bukan dia yang besar, tapi dia membesarkan. Siapa yang dibesarkan? Dia membesarkan tetamunya. Siapa yang buat kerja tu? Yang buat kerja tu al-karimu. Al-karimu adalah fa'il kepada kabura. Jadi dia punya fa'il, pembuat dia. Siapa pembuat dia? Orang yang mulia. Jadi makna dia orang yang mulia itu membesarkan dia punya tetamunya. Tetamunya. Jadi tetamu itu adalah maf'ulun bih. Sebab apa dia perlu maf'ulun bih? Kerana kabura telah berubah daripada fa'il lazim kepada fa'il muta'addi. Mana muta'addi dia? Muta'addi dia dhaifa. Kenapa tu bagi atas? Kerana dia jadi maf'ulun bih. Kenapa karimu tu bagi atas? Bagi dhammah? Kerana dia sebagai fa'il. Okey. Jadi manakala hu di ujung tu adalah dia punya mudhaf nilai. Jadi kabura karimu dhaifahu, makna dia telah sedang. Telah kabara telah. Jadinya orang mulia itu telah membesarkan ataupun meraihkan tetamunya. Okey. Jadi maknanya dia menunjukkan sikap optimis, sikap yang berkeinginan yang tinggi. Dia membesarkan. Maknanya di dalam tu ada nilai sikap optimis yang tinggi. Bukan maknanya sambil-sambil. Dia meraihkan dengan arti yang sungguh-sungguh lah. Kalau tuan-tuan pernah dipelawa oleh orang Arab, ajak makan rumah dia, siaplah. Kosongkan betul-betul perut supaya kita boleh makan banyak makan. Sebab kalau kita makan sikit dia rasa hati. Jadi kalau kita pergi rumah dia, dia ajak kita pergi rumah dia ajak makan, kita kena makan. Kita dah kenyang pun dia tambah lagi. Kenyang tambah lagi. Itu cara orang Arab meraihkan tetamu. Jadi kalau kita buat tempat macam biasa, makan sikit aja kerana malu-malu dan sebagainya, dia rasa hatilah. Dia seolah-olah dia kata makan yang dia bagi itu tak sedap lah ataupun apa-apalah. Jadi itu cara dia kabur. Ada dia punya nilai keinginan yang tinggi itu, bersungguh-sungguh. Bukan ala kadar. Bukan setakat mampu, tapi bersungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini kabura ni ada nilai, bukan nilai ala kadar. Bukan nilai setakat mampu, bukan. Tapi nilai bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia meraihkan, dia membesarkan tamu dia. Ada nilai bersungguh-sungguh di situ. Jadi makna dia itu sudah ada dalam perkataan itu. Tak payahlah kita kata dia bersungguh-sungguh meraihkan tetamu, tak payah. Cukup dengan kabura. Ada sabdu. Sabdu tu menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Bukan raih sekadar ala kadar atau bukan setakat mampu, bukan. Tetapi bersungguh-sungguh, lebih daripada kemampuan. Ada setengah tu dia tak makan, tapi dia bagi kepada tetamunya dengan dia kata dia sudah makan dah. Ini memang khas untuk tetamu. Kerana dia pun belum makan makanan yang dihidangkan itu. Jadi maknanya kesungguhan. Kesungguhan itulah yang mana sahabat mendapat pujian daripada Allah SWT. Sebagai contoh, Rasulullah didatangi oleh tetamu, kemudian Rasulullah tak ada benda nak beri makan, dia tanya sahabat dia, siapa yang boleh melayan tetamu aku ni? Ada sahabat tu, dia beritahu, ana ya Rasulullah. Tapi bila dia balik rumah, dia tak ada makanan. Cuma yang adanya hanya sedikit untuk isteri dia dan anak-anak dia. Untuk dia jelah, cukup itu je. Tetapi dia meraihkan dengan cara memberi makan tetamu Rasulullah ni tadi di padang lampu. Padang lampu makan tengah gelap. Dalam gelap. Jadi tetamu dia tak nampak yang dia tak makan. Dia hanya buat pura-pura makan je lah. Dia tak makan. Sebab kalau dia makan, tetamu tu dah tak cukup dia punya makanan. Jadi dia bagikan tetamu supaya tetamu dapat makan sepenuhnya. Apabila besok paginya Rasulullah jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah beritahu Allah memuliakan kamu kerana kamu memuliakan tetamu. Sampai begitu. Bukanlah kadar. Bukan sekadar mampu. Tetapi bersungguh-sungguh.
Sampai dia tak makan. Itu maknanya sungguh-sungguh. Dan perbuatan itu adalah dipuji oleh Allah Ta'ala melalui wahyu kepada Rasulullah SAW. Itu maksud dia optimis ataupun keinginan yang tinggi. Jadi apabila kita baca dalam Quran ada kataan yang kabura atau sabdu, sama ada maksud dia yang pertama di atas tadi atau boleh jadi maksud yang ni atau yang bawah ni. Jadi apabila kita jumpa kataan ni, kita cuba padankan makna tu sama ada maksud yang pertama, maksud yang kedua atau maksud berikut. Berikut maksud ni yang maksud berikut yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga bermaksud kerap ataupun banyak ataupun tekun ataupun berulang. Boleh jadi kerap, boleh jadi banyak, boleh jadi tekun, boleh jadi berulang. Jadi contoh di sini kasura maknanya dia telah banyak. Kasura maknanya membanyakkan. Jadi itu makna yang sebagaimana di atas. Tapi maksud ini menunjukkan dia kerap, menunjukkan banyak, menunjukkan tekun, menunjukkan berulang. Sebagai contoh di sini. Sini kasura rizqu. Kasura rizqu maknanya kasura bertambah, rizqu rezeki lah. Jadi telah bertambah rezeki. Tapi kalau kita kasura, kasura itu maknanya membanyakkan. Siapa yang membanyakkan? Allahu. Allah itu bagi dhamma sebab dia sebagai fa'il. Dia yang membanyakkan. Apa yang dibanyakkan? Rizqa. Rizqa qaf tu bagi atas. Pasal apa bagi atas? Sebab maf'ulun bih kepada kasura. Kalau kasura saja tak ada maf'ulun bih. Tetapi kalau kasura Allahu rizqa, qa tu bagi atas kerana dia maf'ulun bih. Kemudian li ibadihi kepada hamba-Nya. Jadi kasura Allah rizqa li ibadi. Maknanya rezeki yang Allah turunkan kepada hamba itu bukan sekali. Malah kerap kali, banyak kali, tekun dan berulang-ulang. Allah memberi rezeki kepada kita ni berulang-ulang. Bukan sekali beri, bukan masa umur kita 5 tahun je, lepas tu tak ada, tak. Berulang-ulang, berulang-ulang. Kerap kali. Jadi kasurallahu rizqa bagi atas li ibadihi untuk hamba-hambanya. Jadi apabila kita baca kasura, kita faham bahawa Allah tu beri rezeki kepada hambanya bukan sikit. Lebih daripada mencukupi. Banyak kali. Sepanjang masa. Lagi tak mati orang tu, kita tak mati, Tuhan bagi rezeki. Itulah dia punya perkataan yang menunjukkan Allah itu maha memberi rezeki, sebaik-baik memberi rezeki dengan perkataan kasura. Jadi kalau kita faham makna kasura, ada sabdu tu, kita akan rasa sangat-sangat berterima kasih. Kita akan rasakan feelingnya Allah itu beri rezeki kat kita berkali-kali, banyak, tekun, berulang-ulang dan sebagainya. Mana lagi peluang untuk kita nak tidak bersyukur kepada Allah? Kalau kita faham ayat ni, kita tak akan rasa tak bersyukur. Mesti bersyukur. Sebab kalau Allah tak bagi rezeki ni, memang kita tak dapat. Kalau Allah tak nak sampaikan rezeki pada kita, memang kita tak dapat. Jadi Tuhan gunakan kasura. Satu. Dengan satu itu sudah menunjukkan banyak, tekun, kerap, berulang dan sebagainya. Min fadli Ustaz. Assalamualaikum. Kasura ke kasar Allah? Fathah. Bukan dhamma. Kasar Allah. Ya, apa dia soalannya? Ustaz, because bertulis di sini kasar Allah. Ustaz keep on repeating the word kasurallah. Is it dhamma ataupun fathah? Dia punya fa'il madhi Fa'il madhi tanpa sabdu dengan kasura. Fa'il madhi juga dengan ada sabdu yang dhammah pada sa itu bertukar kepada bagi atas. Macam di atas juga. Kabura, kabbara. Ini kasura, jadi kasara bagi atas. Kalau tak tambah,
bagi dhamma. Sa dia tu bagi dhamma. Bila ditambah sabdu jadi bagi atas. Oh, okay. Kasara. Okey. Okay. Alright. Ustaz, boleh saya tanya sikit Ustaz? Ya, silakan. Okey Ustaz, saya fahamkan yang ada sabdu ni, kalau dia punya mahadhirnya kabura tu ialah bab nombor 5 kan? Gunakan sifat sajalah. Kalau Betul. kita balik-baliklah pada the original bab kan? Ka Betul. dia panggil ka, itu maknanya bab nombor 5 lah. Ya, Nombor betul. 5 kan? Ya, Okey, betul. yang bila yang lain tu Ustaz kasih example yang the first one melakukan tindakan kepada pihak yang lain medankan. Kalau kita pakai membesarkan kap bara, lepas tu maf'ul bih ni mana satu Ustaz? Kita gunakan macam mana? Yang berdua tu kabura kita ni. sifat apa? Kabura ni. Yang kap bara tu Ya. Ustaz tulis itu besar dan membesarkan. Makna membesarkan mana tu apalah tu. Lepas tu kena cari maf'ul bih je lah. Mesti ada maf'ul bih lah. Mesti ada lah. Mesti ada. Tapi ini perkataan satu saja. Jadi kita tak tulis lah. Sebab ini bukan ayat. Ini cuma nak tunjukkan daripada kabra jadi kabara. Ini cuma nak nyatakan pertukaran dia. Daripada madi 3 huruf kepada madi 4 huruf. Mazid. Tapi contoh ni di bawah ni. Di bawah ni adalah yang ada ayat dia. Nanti kita akan jumpakan ayat Qurannya bagaimana. Ini ayat bukan Quran ni. Ini cuma ayat untuk menerangkan kabura dengan kabara. So, saya teringat kan cerita Nabi yang kata 2 malaikat datang sebelum dia apa tu digunakan perkataan kabara tu kan. Yang ada satu cerita tu. Allah sebelum isteri dia kena sekali tu kan, yang datang malaikat datang melawat tu nak jahanamkan apa, saya pun ingat lupa lah Quran. Ada satu Nabi, kan malaikat datang menyerupai manusia dan orang-orang dia nak mengusikkan dia tu. Adakah digunakan perkataan sabdu ni? Masa dia suruh makan tu, Ustaz kan malaikat tu tolak. Lepas tu dia kasi tahu, dia kata ni malaikat dia tak boleh makan kan. Dia dah sediakan kambing. Saya tak tahu Nabi tu. Ada pernah saya dengar. Nabi Ibrahim lah tu. Rasa saya lah. Ibrahim lah yang didatangi oleh malaikat lah kan. Dia je. Malaikat tu nak pergi nak melingkupkan apa namanya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Lut. Nabi Lut. Lepas tu adakah perkataan ini digunakan? Saya pun tak ingat lah dia punya perkataan dia lah. Maknanya dengan cara dia memberi makanan tu adalah cara dia membesarkan malaikat tu lah. Betul. Makannya bukan yang beri sikit. Seekor lembu, seekor anak lembu kan. Jadi maknanya otak 2-3 orang dengan seekor lembu tu maknanya bukan sambil lewa. Bukan sekadar mamak, tapi sangat membesarkan. Yang hidup kan, yang ada dalam Quran. Cuma saya tak ingat kataan dia saya tak ingat lah apa kataan dia pakai. Saya ingat tadi ni ayat Quran Ustaz. Kita buka ayat Quran lah, jumpa insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi sekarang ni makna yang ketiga adalah menunjukkan kerak, menunjukkan banyak, menunjukkan tekun, menunjukkan berulang dan sebagainya. Contoh ni, inilah contohnya. Tapi ini bukan contoh Al-Quran. Kita akan bawakan contoh Al-Quran. Tengok dulu maksud yang keempat pada muka surat yang kelima. Okey. Maksud yang keempat, contoh maksud yang keempat adalah menisbahkan maf'ul objek kepada asal fa'il. Jadi menisbahkan maf'ul. Maf'ul adalah objek pada bentuk asal fa'il. Jadi asal bentuk fa'il kepada asal bentuk fa'il. Contohnya macam menutupi. Menutupi, jadi menutupi ni adalah kafara. Kafara tu boleh jadi juga engkar ataupun boleh juga menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Boleh juga maksudnya engkar. Kafara maknanya mengkafirkan. Jadi daripada perkataan menutupi kepada mengkafirkan. Ataupun dia beri makna di sini
mengkafirkanlah. Mengkafirkan jadi maksudnya ingkarlah. Jadi daripada dia menisbahkan objek pada bentuk asal fa'il. Bentuk asal fa'il, bentuk dia adalah mengkafirkan ataupun mengingkari. Jadi kafara, jadi dia menjadikan mengkafirkan. Maknanya dia asalnya adalah ingkar. Tapi dia mengkafirkan maknanya dia mengembalikan ataupun menisbahkan kepada asal makna dia. Mengkafirkan. Jadi asal makna dia kafir. Tapi kalau mengkafirkan maknanya dia kembalikan pada asalnya. Kataan. Payah sikit ya. Payah sikit nak faham. Tak faham, tak faham. Bentuk mengkafirkan. Ustaz, soalan saya nak tanya, adakah maksud kafara di sini bermakna menutupi tu ataupun telah kafir? Telah ingkar? Banyak tafsiran tentang kafara ni. Tapi asal kafara itu adalah ingkar. Dia telah ingkar. Dia telah ingkar. Kemudian kafara dia telah mengkafirkan. Mengkafirkan. Dia telah mengkafirkan. Jadi kafara itu kembali kepada kafir. Mengembalikan pada bentuk asal. Tak apalah, nanti kita tengok contoh dia. Okey? Di bawah ni ada contoh dia. Menisbahkan kepada asal fa'il kafir. Jadi kafara Zaidun amaran. Amar. Amaran tak amar lah. Jadi maknanya Zaid telah mengkafirkan Amar. Amaran. Amaran. Amaran tak amar lah. Amar. Amaran. Jadi maknanya Zaid telah mengkafirkan Amar ni maf'ul bih. Itu di bagi atas. Di bawah alif hujung tu kena ra tu bagi atas dua. Jadi telah mengkafirkan Amar. Jadi daripada perkataan kafara, daripada kafir tadi dikembalikan kepada yang asal. Jadi kafara maksudnya mengkafirkan. Daripada perkataan kafir. Tak jalan juga. Tak jalan juga. Nanti saya bawa Al-Quran, insyaAllah. Okey, nanti berikutnya kita akan jumpa Al-Quran. InsyaAllah dengan Al-Quran dia dapat memberikan makna yang lebih baiklah. Kemudian yang kelima, membuang maksud asal fa'il dari objeknya, daripada maf'ulnya. Jadi perkataannya qasara, qasyara, qasyara jadi qasyara. Jadi daripada mengupah, jadi mengupahkan, membuang bentuk asal fa'il daripada objeknya. Payah juga nak explain. Membuang bentuk asal fa'il dari objeknya. Jadi objeknya maf'ulun bih lah. Kasara dan kasara. Contoh dia, kasara Zaidun rumana. Jadi kasara maknanya telah mengupas. Zaid akan ruman, akan buah delima. Jadi kasara tu maknanya dia mengupah objek dia apa? Objeknya ruman. Kemudian dia membuang bentuk asal fa'il. Membuang bentuk asal fa'il dari objek ataupun daripada maf'ulnya. Maf'ul dia ruman. Kerja dia kasara. Maknanya dia membuang apa namanya kulit lah. Hal ini kulit lah. Mengupas maknanya. Jadi kasara itu maknanya membuang kulit. Jadi dia membuang bentuk asal fa'il. Bentuk asal fa'il adalah mengupas dari objeknya, jadi mengupaskan ataupun menanggalkan kulitnya. Payah juga lah nak faham. Maknanya daripada ada kulit tu dah tak ada kulit lah. Daripada ada kulit tak ada kulit. Dulu ada kulit, lepas tu kupas tu tak ada kulit. Mengupaskan lah. Apa nanti kita jumpa Al-Quran. InsyaAllah. Ini contoh-contoh macam ini memang sebab ini contoh dari buku buku balaghah.
Jadi dia Oh. dia apa yalah tidak direct lah. Maafkan saya kerana tak dapat dia explain dengan Boleh Ustaz, boleh. Macam Ah. cik kafara tadi, ah, orang kalau ingkar tu kafir lah dia. Itu jawab yang senang. Dia itulah kafir lah. jawapannya. Dia ingkar kan. Dia ingkar kafir lah dia. Dia tak ikut kita dia. Senang ya Ustaz. Tak payah nak. Kalau Betul, faham betul. alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi saya suka kita cek daripada Al-Quran kan. Okey. Okey, yang keenam. Ini pun satu hal jugalah. Dia masalah jugalah. Kemah, mendirikan kemah. Okey lah. Menjadikan fa'il dari isim. Menjadikan fa'il dari isim. Contohnya isim dia kemah. Kemah. Himatun. Himatun ni adalah kemah. Ya, betul. Kemudian dia jadikan fa'il. Bila tambah sabdu jadi hayyam. Hayyam. Hayyama kan. Hayyama ni adalah perbuatan. Asalnya adalah hemah. Kemah tu adalah kemah lah. Kemah. Jadi daripada kemah dijadikan perbuatan. Perbuatan dia apa dia? Mendirikan kemah. Boleh dapat mana? Okey. Daripada perkataan isim, apabila ditambah dengan sabdu di tengahnya, maka dia jadi perbuatan. Oh. Jadi daripada kataan haymatun isim, kemudian jadi hayyama. Hayyama ni adalah perbuatan. Hanya tambah sabdu je, dia jadi perbuatan. Daripada hayyamatun. Haymatun ni adalah isim yang bermaksud kemah. Bahasa kita kemah lah, bahasa Arab haymah. Jadi daripada kataan isim kemah, apabila ditambahkan sabdu, dia jadi perbuatan mendirikan kemah. Daripada isim jadi perbuatan. Nanti dalam Quran ada ayat ni. Sini dia beri contoh hayyama kaumun. Kaum itu mendirikan kemah. Hayyamun ada sabdu ni adalah perbuatan daripada asalnya adalah isim. Isimnya kemah. Jadi mereka mendirikan dan tinggal di kemah. Asal bentuknya adalah isim iaitu kemah. Okey? Ustaz. Ya saya. Ustaz, kalau silakan. kita gunakan Mazda isim Mazda kan? Ya. Kalau kita tambahkan Mazda tu perkataan dengan sabdu, mana automatik dia jadi verb lah. Jadi perbuatan lah. Tidak semua. Oh. Tidak semua tambah sabdu dia terus jadi perbuatan. Tak. Tengok perkataan. Tengok perkataan lah. Kalau perkataan tu memang namanya benda, bolehlah kita tambah itu. Tapi kalau dia bukan maksud benda, macam yang di atas tadi kafara, susah lah. jadi nak benda apa tu? Tak boleh. Bukanlah. Okay. Dia tak semua. Ada perkataan yang tertentu yang apabila ditambah sabdu dia jadi fa'il. Bukan semua. Sudah tentu bukan perkataan tu sifat. Kalau kabura, itu ru tu kabu ru itu sifat. huruf itu sifat tu. Jadi itu sifat. kalau kita tambah dia tak jadilah. Dia tak jadilah isim. Dia tak jadilah fa'il. Dia dah memang dia adalah sifat. Okey. Sifat tapi sifat tu fa'il. Okey Ustaz. Fa'il dalam bentuk sifat. Macam mengesihani. Mengesihani itu memanglah sifat. Tetapi dia adalah fa'il. Perbuatan memberi kasih sayang. Itu fa'il. Tetapi kalau ditambahkan dia tidaklah jadi sebagaimana yang ke-6 ni. Ini pada perkataan-perkataan yang tertentu yang bukan bersifat sifat. Bukan bersifat-sifat lah. Bukan bersifat-sifat. Bukan bersifat-sifat. Okey. Jadi makna yang pertama sampai yang ketiga tu kira mudahlah. Mudah kita terima, mudah kita nampak. Tapi makna yang keempat, yang kelima, keenam tu memerlukan keterangan yang lebih, terutama kena memerlukan contoh-contoh dari Al-Quran. Okey? Okey, terima kasih. Ada soalan lagi?
Okey, kalau tak ada, cuba tengok muka surat berikutnya. Iaitu muka surat 6. Assalamualaikum Ah, Ustaz. Ya, Minta maaf Ustaz, saya nak tanya satu soalan ni. sila. Mengenai perkataan kafara ni, kalau saya nak bertanya mengenai macam ayat dalam Quran yang ni, muka surat 75 tu. Quran. Surah Ali Imran. Surat Ayat perkataan muka surat 75. 75. Ya, 75 surah Ali Imran. Dia bukan Ada Quran. Perkataan wa kafir anna. Jadi macam yang ni kafara. Jadi di sini kafir. Di sini menghapuskan, yang sini perkataan kafir. Jadi saya nak tahu macam mana dia ubah macam ni. Ustaz. Nanti sekejap, muka surat apa? Ayat surah apa? Surah Ali Imran. Ayat yang ke? Ayat Ustaz, sekejap ya. Ayat 193. Muka surat. Muka surat Surat berapa ni? 75. 75. Ya. Kafir an. Wa Wa kafir kafir. anna tu. Hapuslah. Jumpa Ustaz. Ini dah amar. Ya sini tapi perkataan kafara. Di sini wa kafir anna. Macam mana dia hubung? Nanti sekejap. Saya nak jumpa dulu. Ali Amar. Imran ayat yang ke? Ayat 193. 193. Ya, Naam. muka surat. 193. Page 75. Yang ada doa tu Ustaz. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadu. Itu ada hujung. Iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wa kafir an. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna. Soalan dia apa? Soalan dia. Saya nak tahu ni macam mana. Apa hubungan antara sini yang kafara dengan sini berbeza dengan wa kafir anna. Kalau sini yang saya faham dia dah menghapuskan kan. Di sini Ya, semua betul. kafir. Jadi ini ada macam mana kaitannya Ustaz? Ya, kafar tu adalah fa'il amar. Ha? Yes. Fa'il amar. Yang di sini wa kafir anna. Kafir tu adalah fa'il amar daripada kafar. Kafara. Jadi yukafiru, amar dia kafir. Oh, kafir. Cuba tengok dia punya ni. Dia punya Hujung. dia punya jadual ni. Jadual ni. Ya. Okey. Jadi dia perkataan fa'ala, dia punya amar dia fa'il. Jadi fa'il. Jadi kalau kafara, kalau kafara jadi kafir. Itu amar. Dengan bermaksud apa? Maksudnya hapuskanlah. Hapuskan. Hapuskanlah. Dia perkataan jadi- kafara. Daripada Daripada mula kafar. perkataan kafir lah. Kafara tu bukanlah maksud kafir. Tapi kafara di sini maksud hapuskan. Hapuskan. Macam kafara dosa lah kan Ustaz? Hapuskan dosa. Kafara jadi dosa. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Tuhannya maka bertambahlah. Maka kami beriman kepada Allah. Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunkanlah bagi kami. Apa yang nak ampunkan? Zunubana. Zunuba. Ba tu bagi atas menunjukkan maf'ulun bih. Kemudian wa kaffir, dan apa? Dan hapuskanlah. Hapuskan. Buangkanlah. Jauhkanlah. Wa kaffir anna daripada kami sayyiatina, kesalahan kami. Kerana wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Jadi kafar di sini bukan maksud kafir. Kafar di sini kafar maknanya hapuskanlah. Hapuskanlah. Jadi kafara tu boleh jadi hapus, boleh jadi ingkar, boleh jadi dan sebagainya yang kita bincangkan tadi. Jadi kafir di sini maknanya fa'il amar. Fa'il amar menyuruh supaya hapuskan dosa kita. Itulah hubungan dia. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lain lagi? Tak ada. Tak ada, kita kembali kepada dia punya tasrif lughawi. Tasrif lughawi kepada perkataan yang ada tambah sabdu. Jadi di sini diambil dia punya wazan tu fa'ala.
Fa'ala ni fa'il madi. Kalau fa'il madi yang satu orang yang buat. Wa. Kalau dua, fa'ala. Kalau banyak, fa'alu. Jadi alif wa tambah alif wa alif ni menunjukkan itu adalah fa'il madi untuk satu orang, dua orang, tiga orang ataupun mufrad, musanna, jamak. Manakala fa'il mudhari' dia yufa'ilu. Yufa'ilu tu maknanya telah sedang membuatkan. Kalau yufa'ila ni maknanya dua orang sedang membuatkan. Kalau jamak yufa'iluna tambah waw nun, itu menunjukkan jamak. Bagaimana yang lain-lain, tapi ini ada sabdu. Jadi di mana pun duduknya ain tu ada sabdu. Tetapi dia punya fa'il amar daripada perkataan fa'ala jadi fa'il. Lam tu mati. Kalau seorang, kalau dua orang yang disuruh, dua orang, kamu dua orang, jadi fa'ila tambah alif. Itu maknanya suruhan kepada dua orang. Tapi kalau suruh ramai yang membuatkan, jadi fa'lu. Itu walam wa alif tu menunjukkan menyuruh untuk kamu yang ramai. Kalau fa'il saja, kamu seorang. Kalau ni fa'ila, kamu dua orang. Kalau kamu ramai, fa'ilu. Maknanya buatlah ataupun tolong buatkan. Buatkan untuk siapa lah, untuk mereka dan sebagainya. Jadi yang ini kita kena dapat makna dia. Tapi sebelum dapat makna yang ini, kita kena tahu makna dia yang 3 huruf tak ada tambah. Bila kita tahu makna 3 huruf yang tak bertambah tu makna apa, kemudian apabila tambah sabdu, kita berikan makna maksud sabdu. Boleh jadi maksud yang pertama, boleh jadi maksud yang kedua sampai yang keenam. Salah satu daripadanya. Jadi setiap kali kita jumpa perkataan ni, kita kena beri padankan sesuai tak kalau makna yang pertama, kalau makna yang kedua, kalau makna yang ketiga, dan seterusnya sampai yang keenam. Dan kita akan dapat mana satu yang paling sesuai daripada 6 makna tadi. Jadi untuk itu kita kena fahamlah dia ada 6 makna. Jadi kita kena perhatikan mana satu makna yang paling sesuai dengan ayat yang kita jumpa, perkataan yang kita jumpa di dalam Quran ke dan bahasa Arab ke dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah tasrif lughawi untuk seorang, untuk dua orang, untuk tiga orang. Kerana itu untuk huwa, untuk hiya. Untuk hiya begitu juga tambah ta baris mati. Itu fa'il madi untuk muannas. Seorang, dua orang, tiga orang. Sama je. Kalau kita hafal yang fa'ala, fa'alu yang seorang tu, yang 3 huruf tu, insya-Allah yang ini tak ada masalah. Tapi kalau yang tu tak hafal lagi, tak familiar lagi, kita memang bersoalah untuk memberikan makna bila kita jumpa dia secara single. Kalau kita jumpa dia dalam jadual, tak apa, kita tahu. Tapi apabila kita baca Quran, kita tak jumpa dalam bentuk jadual. Kita jumpa dalam bentuk ni single. Jadi nak beri makna single tu kalau kita tak ingat yang ini, itulah masalah dia. Jadi sebab itulah saya galakkan tuan-tuan familiar dengan jadual-jadual ini supaya boleh cepat memberikan makna yang tepat. Dia juga kalau hantar tak bari atas. Seorang, kalau dua, tuma, kalau banyak, tu. Macam yang dulu. Kalau anti, bagi bawah. Kalau dua, tuma. Kalau banyak, tuna. Kalau saya, tu. Kalau ana, kalau nahnu, nah. Itu fa'il madi. Fa'il mudhari' begitu juga. Sama saja. Jadi, yaf'ilu. Itu untuk huwa. Kalau untuk perempuan, taf'ilu. Sama je gantinya ya dengan ta. Kemudian kalau untuk anta, taf'ilu. Sama dengan ya. Taf ini sama dengan taf yang di atas ni. Hiya dengan anta, sama kataan dia. Taf'ilu. Dia ni pun taf'ilu. Tapi bila anti, kena tambah ya nun. Taf'ilina. Taf'ilina ni termasuk di dalam perkataan fa'il yang 5. Fa'il yang 5. Jadi setiap fa'il yang 3 huruf, kemudian hujungnya ada ya nun, ada alif nun, ada wa nun, itu adalah fa'il yang 5.
Fa'il yang 5. Apa benda fa'il yang 5 ni? Fa'il yang 5 ni kalau dia marfu' ada nun, kalau dia masuk dengan majzum, nun ni dihilangkan. Itu je. Jangan susah hati dengan fa'il yang 5. Jangan apa saya tak ada, mudah je. Fa'il yang 5 ni kalau dia marfu' ada nun, subut nun. Kalau dia masuk dengan majzum, hazaf nun. Itu je. Mudah sangatlah. Jadi jangan bimbang. Jadi dah hal ini adalah taf'ilina ni adalah fa'il yang 5. Yang ada alif nun dengan wan nun pun termasuk fa'il yang 5. Jadi fa'il yang 5 tu ada 5 lah. Iaitu yaf'alani dengan taf'alani, kemudian yaf'iluna, kemudian taf'iluna. Jadi wa nun, wa alif nun dan ya nun. Apabila ada huruf alif nun, wa nun, ya nun di hujungnya, maka di fa'il yang 5. Yang lain itu tidak. Contohnya yaf'ilna. Ini bukan fa'il yang 5. Ini nun ni bukan nun menunjukkan marfu', mansuh dan sebagainya. Nun ni adalah nun niswah, nun untuk perempuan. Begitu dengan taf'ilna, itu menunjukkan nun niswah, bukan fa'il yang 5. Jadi fa'il yang 5 adalah fa'il mudhari' yang hujungnya ada ditambahkan dengan wa nun ataupun alif nun ataupun ya nun. Itulah fa'il yang 5. Alif nun ya, waw nun ya nun. Ya, alif waw ya. Alif waw ya nun. Yang nun satu itu perempuan kedua. Jadi apabila ada alif ya dan nun tu, alif ya dan waw, makna itu adalah fa'il yang 5. Yang lain tu bukan. Itu nun perempuan. Okey? Boleh? Okey, faham. Betul. Okey, kalau kita ambil contoh kataan badala. 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 Makna badal apa? Badal ni maknanya macam kita buat haji badal. Haji badal. Haji badal. Haji badal maknanya haji ganti. Menggantikan. Haji badal untuk mak kita yang dah meninggal tak sempat buat haji, kita buatkan haji. Itu haji badal. Badal tu maknanya? Badal tu makna ganti. Kalau badala, menggantikan. Dia perkataan ganti dengan menggantikan. Jadi kalau fa'il 3 huruf, badala maknanya ganti. Kalau badala maknanya menggantikan. Jadi macam mana punya tasrif luawi dia? Tasrif luawi dia macam yang tadi juga, cuma yang tadi fa'ala, ini gantikan badala. Badala kemudian baris dia sama. Tak ada perbezaan baris dia, cuma yang bezanya huruf dia saja. Jadi fa'ala dengan badala. Sabdu dia tetap macam itu, barisnya tetap atas, yang bawah tetap bawah, yang bawah tetap bawah. Jadi sama saja. Itu juga dengan dia punya fa'il amar dia. Fa'il amar dia kalau tadi fa'il, yakni badil. Amar. Kalau yang pertama pula badili, tambah ya. Itu maknanya menyuruh perempuan menggantikan. Kalau ramai, kalau 2 orang, badila. Maknanya suruh perempuan. Ataupun laki-laki sama. Badila. Kemudian, kalau laki-laki tu, kita suruh ramai laki-laki tu menggantikan haji kepada mak ayah dia, maka kita gunakan badilu. Itu untuk orang ramai. Suruhan untuk orang ramai. Kalau suruh pada perempuan yang ramai, badilna. Badilna ni maknanya kita menyuruh perempuan tu menggantikan. Menggantikan apa? Kalau buat haji, gantikan haji lah. Untuk ramai orang. Bukan seorang, untuk ramai perempuan. Kalau seorang dengan tambah li. Badili. Kalau 2, badila. Kalau banyak, badalna. Kalau laki-laki, badil. 2, badila. Sama dengan perempuan. Kalau ramai laki-laki, badilu. Itu saja. Mudah. Kalau kita ikut dia punya sistem dia, insya-Allah mudah faham. Boleh? Okey. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada ayat ini. Ayat pada muka surat 10. Okey.
Perkataan kafara. Kafara yukaffiru. Jadi perkataan kafara tu fa dia berbaris atas ataupun ain dia baris atas ketika dia madi. Apabila mudhari' fa dia ataupun ain dia tu berbaris bawah. Yukaffiru. Ini mustahak diingat. Mustahak dibatik. Kalau kita baris atas dia punya lain maksudnya. Kalau yukaffara itu dah lain. Tapi kalau yukaffiru itu maksudnya masdar kepada kafara. Jadi ayat yang saya ambil di sini adalah ayat surah 47. Ayat yang kedua. Okey. Surah 47 ayat yang kedua. Barangkali dalam nota tuan-tuan yang di atas ni tak ada. Yang ada cuma kaffara alaihim sayiatihim wa aslaha bainahum. Ini di atas tak ada sebab ada sebenarnya saya fikir tak payahlah tulis yang atas tu. Sebab yang kita nak bincangkan kafara. Tapi tulis kafara saja kita tak tahu sebelum tu apa. Sedangkan ayat ni ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya saya tuliskan di sini. Wallazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Yang bermaksud allazi orang-orang amanu beriman wa amilus solihat dan beramal soleh. Amanu telah beriman bima nazzala telah beriman kepada apa yang diturunkan ala Muhammadin pada Nabi Muhammad. Jadi maknanya orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh itu dia telah beriman. Dia telah beriman maknanya telah meyakini bima nuzila kepada apa yang telah diturunkan berkali-kali kepada Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbihim dan itu wahwa tu huwa dia adalah kembali kepada apa yang diturunkan iaitu kitab. Kitab wa huwa maknanya kitab itu al-haq benar-benar min rabbihim daripada Tuhan mereka. Jadi bukannya rekaan. Al-Quran bukan satu tulisan rekaan daripada siapa-siapa pun, malah bukan daripada Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini adalah daripada Allah. Sebab Tuhan kata sendiri wa huwal haqqu min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Dan barulah sambung dia kafara. Kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Jadi kafara di sini bukan maksud kafir. Tapi kafara di sini maksudnya menghapuskan. Menghapuskan. Daripada kafara jadi kafara jadi kafara maknanya maksud dia adalah menghapuskan. Apa yang dihapuskan? Sayiatihim. Sayiatihim. Iaitu menghapuskan dosa-dosa mereka. Kesalahan-kesalahan. Sayiatihim. Jadi anhum daripada mereka. Kemudian ada wa. Wa itu adalah wa ataf. Iaitu menjadi ataf pada sayiatihim. Jadi sayiatihim daripada sayi'ah hamzah tu bagi atas dia adalah merupakan maf'ulun bih kepada kafara. Ya kafara sayiatihim jadi wa aslaha balahum dan juga memperbaiki keadaan mereka jadi balahum. La tu bagi atas kenapa? Kerana wa tu adalah daripada perkataan sayiatihim. Sayiatihim adalah kesalahan mereka dan juga memperbaiki apa? Memperbaiki balahum keadaan mereka. Jadi kafara dalam ayat ini bermaksud menghapuskan, bukan kafir. Bukan telah mengkafirkan, bukan. Tapi telah menghapuskan. Jadi kata kafara. Jadi kafara di sini tak boleh kita beri makna mengkafirkan, tapi dia adalah menghapuskan. Kalau kita beri perkataan makna mengkafirkan, rosaklah ayat itu. Kafara anhum, telah mengkafirkan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka dan membersihkan amalan mereka. Jadi tak kena. Jadi kafara di sini walaupun perkataannya sama, hurufnya sama, tambahan pun sama, hamzah sabdunya sama,
tapi maksud dia tidak maknanya mengkafirkan, tapi maksud dia menghapuskan. Okey. Jadi menghapuskan, apa yang dihapuskan? Sayyi'atihim. Dan juga memperbaiki amalan mereka ataupun keadaan mereka. Jadi peranan Quran itu adalah menghapuskan dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita, dan juga membaiki kita punya urusan kita, hal keadaan mereka. Itu peranan Al-Quran dalam ayat ini. Okey. Jadi di sini dia beritahu kafara. Kafara fa'il madhi sebenarnya. Mabni ala fathah. Mana fathahnya? Atas ra itulah. Kafara. Kemudian di dalamnya ada dhamir. Dhamir itu apa dia? Dhamir itu adalah mustatir. Mustatir itu maksudnya tersembunyi. Takdiruhu, kita takdirkan dia huwa. Huwa itu dia seorang laki-laki. Kemudian jumlah, wal jumlah, kafara ni adalah satu jumlah fi muhalli raf'in khabar. Dia adalah khabar. Mubtada, khabar kepada mubtada allazi. Jadi dia punya khabarnya adalah kafara, dia punya khabarnya mana? Khabar dia wallazi. Bukan aman tu, wallazi. Wallazi itu adalah dia punya mubtada dia. Khabar dia kafara. Jadi dalam setiap ayat kalau ada mubtada mesti ada khabar. Jadi mubtada dalam ayat ini adalah allazi. Manakala khabar dia kafara. Jadi kafara itu fa'il madhi mabni ala fathah. Fa'il dia dhamir mustatir takdiru huwa. Jumlah dia fi muhalli raf'in khabar mubtada allazi. Allazi. Jadi mubtadanya allazi. Khabar dia kafara. Okey. Jadi kita perlu perhatikan untuk memberi makna yang tepat. Jangan kita katakan kafaraan hum sayyi'atihim itu adalah mengkafirkan daripada mereka dosa-dosa mereka. Itu tak kena. Dia tidak sesuai dengan mengkafirkan tapi menghapuskan. Okey. Ada apa-apa yang bermasalah? Tak ada. Kalau tak ada, tengok ayat di bawahnya. Karrama. Jadi karrama tu fa'il madhi. Tambah satu huruf iaitu hamzah al-sabdu. Jadi karrama. Maknanya memuliakan. Kemudian yukarrimu. Yukarrimu adalah fa'il mudhari' kepada karrama. Jadi yukarrimu. Jadi dari sini kita dapati bahawa apabila fa'il mudhari' dia mula dengan yu, memula dengan huruf mudhari' dengan yu. Itu fa'il mudhari'. Kalau ya ni boleh jadi alif, boleh jadi hamzah, boleh jadi nun, boleh jadi ta, boleh jadi yukarrimu, boleh jadi akrimu, boleh jadi tak tukarrimu. Jadi ya ni huruf dia huruf madhi. Huruf madhi ni boleh jadi salah satu dari empat. Tapi baris dia sentiasa dhammah. Jadi dhammah tu menunjukkan asalnya huruf empat huruf. Apabila yu tu bermaknanya fa'il mudhari' yang asalnya daripada empat huruf. Iaitu tambah, boleh jadi tambah sabdu, boleh jadi tambah alif, boleh jadi tambah hamzah. Tambah tiga, salah satu darinya fa'il mudhari' dia, huruf mudhari' dia kenalah dengan baris dhammah. Tetapi jangan kita keliru dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan sebab yu ni biasanya digunakan dengan menunjukkan apa namanya? Majhul. Menunjukkan majhul. Kalau tiga huruf dia majhul dengan yu. Tapi ini bukan menunjukkan majhul, tapi dia menunjukkan tambahan kepada huruf mudhari' yang asalnya daripada empat huruf. Yang empat huruf lah. Okey. Okey. Jadi ayat dia ayat-ayat surah 17. Ayat yang ke-70. 17 ni surah Al-Isra' lah.
Jadi ayat ini berbunyi walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri. Jadi walaqad, ini ada dia punya tasdik, ada dia punya penguat dia. Walaqad, lam tu penguat, qad pun penguat. Taukid dia. Karramna. Karramna maknanya telah kami muliakan. Telah kami muliakan. Siapa dia? Bani Adam. Itu keturunan Adam. Wa hamalnahum, dan kami angkat mereka. Hamal. Kami bawa mereka. Fi barri wal bahr. Dan daripada angkat, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Jadi ayat surah Al-Isra ayat 70. Jadi Tuhan katakan bahawa kami memuliakan anak Bani Adam, anak keturunan Adam, dan kami angkat mereka di laut dan di daratan. Jadi karamna di sini maksud dia adalah memuliakan. Karamna, memuliakan. Jadi ini adalah fa'il mudhari'. Yukarimu fa'il mudhari', karamna adalah fa'il madhi. Jadi na tu siapa? Na tu adalah dia punya na tu menunjukkan Kami. fa'il. Karamna. Jadi karam memuliakan. Siapa yang memuliakan? Na, kami memuliakan. Kami memuliakan. Sesungguhnya kami memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Bani Adam. Iaitu keturunan Nabi Adam. Dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Jadi di sini maksud dia adalah memuliakan, dia berkata karama. Karama, jadi karama itu sudah jadi maksud muliakan. Yukarimu adalah sedang. Kemudian ayat ini ayat fa'il madhi. Yukarimu, kami telah. Bukan sedang, bukan akan, tapi telah. Maknanya Tuhan telah memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Bani Adam. Anak-anak ataupun keturunan Bani Adam. Jadi sekarang ni karamna adalah fa'il madhi mabni ala fathah. Mana fathahnya? Fathah dia karamna. Jadi fa'il madhi mestilah dia atas fathah mabni ala fathah. Tapi dalam ini min dia itu tidak fathah. Tapi min itu adalah mati. Jadi apa maksudnya? Maksudnya na itu adalah fa'il. Jadi apabila fa'il, kataan madhi bertemu dengan pembuat, maka dimatikan huruf hujungnya. Jadi karamna. Sepatutnya karama. Tapi oleh kerana bertemu dengan na itu adalah fa'il pembuat, jadi min itu dimatikan. Jadi karamna. Jadi fa'il madhi mabni ala fathah. Tetapi dalam hal ini adalah sukun. Sebab dijumpa dengan na. Jadi na itu adalah dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Na itu na fa'il. Bila jumpa dengan fa'il, fa'il madhi berjumpa dengan pelakunya. Pelakunya di sini adalah na. Maka min dia dimatikan. Macam karamtu, karamti, karamta, karamna. Jadi karamna maknanya kami. Na itu adalah maksud kami, maknanya dia adalah sebagai fa'il. Jadi karamna. Jadi ini satu lagi maksud kenapa maksud kepada sabdu itu di peranan sabdu di dalam perkataan ini adalah menunjukkan memuliakan. Karamna. Daripada karamna memuliakan. Okay. Itu salah satu daripada penggunaan ayat Quran di dalam inilah. Okay. Dan kataan badala tadi, kataan yang membawa maksud badala, contoh dalam Quran, yang maksudnya telah menukarkan. Kalau badala saja, tukar. Kalau badala, telah menukarkan. Telah menukarkan.
Jadi pada ayat Baqarah ayat 59 ada perkataan badala. Jadi maka telah menggantikan orang-orang zalim kataan selain daripada yang dikatakan kepada mereka. Kalau kita baca gitu je kita mungkin tak faham. Tapi kalau kena baca beberapa ayat sebelumnya, insya-Allah kita boleh faham. Tapi ayat ini berbunyi badalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Jadi telah berkata, telah menggantikan. Siapa yang menggantikan tu? Orang-orang zalim. Apa yang digantikannya? Kaulan. Jadi kaulan tu adalah perkataan yang digantikan oleh orang kafir ghairil ladzi qila lahum. Perkataan selain daripada yang dikatakan pada mereka. Jadi ayat ni kita kena bawa sekali dengan ayat sebelumnya iaitu ayat 28. Ayat 58. Iaitu ayat surah Baqarah ayat yang ke-58 mengatakan Allah berfirman kepada orang-orang Yahudi yang telah sesat di padang pasir, kemudian berjumpa dengan Tuhan beri arahan, masuklah kamu ke kota Maqdis. Sebab Tuhan bagi dia makan manna wa salwa, turun dari langit. Makanan orang Yahudi di waktu itu bersama-sama dengan Nabi Musa adalah manna wa salwa. Manna tu adalah dikatakan madu dan daging burung. Sangatlah enak. Sebab makanan tu bukan keluar dari bumi, tapi makanan turun dari langit. Makanan yang paling berkhasiat dan sedap. Tetapi oleh kerana perangai orang Yahudi ni memang tak pernah puas hati, minta dengan Tuhan, nakkan kacang dah lah, nakkan bawang lah, nakkan macam-macam lah. Kalau kamu nak benda itu, maknanya kamu minta benda yang baik, benda yang tinggi, kamu minta benda yang murah, yang rendah. Jadi apabila, kalau kamu nak benda itu, kamu kena masuk satu negeri. Atau pergilah kamu ke Mesir. Mesir itu maksudnya satu negeri. Dan negeri yang dimaksud itu adalah Baitul Maqdis. Jadi kamu masuklah dalam kota Maqdis ni. Kamu boleh dapat makanan apa yang kamu nak. Jadi Tuhan kata kamu masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan cara minta Tuhan ampunkan dosa kamu. Sebab kamu banyak sangat buat dosa. Jadi ketika kamu masuk ke dalam kota Baitul Maqdis itu, hendaklah kamu tunduk tanda hormat dan hendaklah kamu minta ampun. Minta ampun supaya Tuhan ampunkan dosa-dosa kamu. Tetapi bangsa yang babil ni, bangsa yang degil ni, dia tak kata sebagaimana yang Tuhan nak. Tapi dia kata apa? Kalau kita pergi pada muka surat ayat yang ke-58 tu, Tuhan kata kamu masuklah sambil kamu mengatakan minta ampun. Minta ampun. Tapi dia orang tak kata minta ampun, tapi dia kata minta ampun maknanya bebaskan dari dosa-dosa kami. Jadi sambil masuk tu minta ampun lah. Tetapi mereka tak kata macam tu, ejek kataan Tuhan tu. Apa yang dia ejekkan? Bunyinya dah habbatun fi sayratai. Sayratai dengan maksud sebiji sebutir biji dalam gandum. Jadi makna mereka ejek. Tuhan suruh kamu minta ampun, tapi dia masuk dengan cara mengejek iaitu sebutir biji di dalam gandum. Makna apa kita pun tak jelas. Tapi tujuan dia untuk mengejek. Tuhan kata suruh tunduk, tapi dia masuk punggung dulu. Ngesak punggung dulu. Dia nak menunjukkan dia punya apa? Dia punya melawan dia. Sampai begitu rupa. Jadi oleh kerana itu tanah apa namanya? Palestin tu, Baitul Maqdis tu bukan hak dia lah, sebab dia tak nak. Dia tak masuk dan dia ingkar. Kemudian dia pula dia sekarang nak menuntut balik. Dia kata Haikal Sulaiman kat situ, maka masjid tu Baitul Maqdis tu mesti diruntuhkan diganti dengan Haikal Sulaiman. Itu yang sekarang ni perang tak habis-habis ni. Berlaku zalim dan sebagainya. Rumah orang Islam di sana dia boleh halal keluar aja.
Apabila orang Arab komplain ke dia, kenapa ambil rumah dia? Dia kata kalau dia tak ambil, orang lain ambil. Jadi maknanya janganlah larang dia nak ambil. Sebab kalau dia tak ambil, orang lain akan ambil. Takkan itu menghilangkan kesabaran orang Arab terhadap orang-orang Yahudi. Kezaliman yang melampau sangatlah. Jadi dalam sini, jadi Fabadalal lazi, siapa dia badal lazi ni? Badal siapa yang melakukannya? Yang melakukan al-lazi nazalamu. Orang-orang yang kafir, orang yang zalim. Apa yang dia gantikannya? Yang digantinya kaulan. Kaulan itu apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang Tuhan suruh bebaskan dari dosa-dosa kepada sebiji satu butir satu butir biji dalam gandum. Biji gandum lah kot. Kaulan. Ghairal lazi, yang tidak al-lazi qila lahum, yang tidak dikatakan padamu, yang tidak diperkatakan. Tuhan tak suruh yang tu. Tuhan suruh hittatun nafir lakum. Jadi suruh supaya ampunkan dosa kami. Dia balas dengan dia badalal lazi, menggantikan dengan kataan lain yang tidak disuruh olehnya. Jadi badala adalah fa'il madi mabni ala fathah. Okey? Jadi di sini ditunjukkan apa namanya tasrif istilahi dan lughawi serta. Sebelumnya kita belajar tasrif lughawi, tasrif istilahi. Jadi dalam jadual ini disatukan tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Maknanya lughawi istilah lah bahasa kita. Lughawi ini maknanya jumlah 1, 2, 3. Jadi bagaimana bentuk tasrif yang dua-dua sekali ada? Di sinilah contoh dia. Macam badala. Badala yubaddilu. Kemudian tabdila, mubaddilu. Ini adalah tasrif istilahi. Ala kemari. Ala horizontal ni adalah istilahi. Manakala menegak ni adalah lughawi. Daripada seorang, badala, kepada dua orang, badala. Dua orang. Kemudian kalau ramai, baddalu. Jadi kalau fi'il mudhari' dia ramai, baddalu. Kalau dua orang, baddilani. Mazdar dia tabdila. Tabdila ni kalau seorang. Kalau satu, bukan seorang, salah satu. Maknanya kalau ini badala ni maknanya telah menggantikan. Yang ini tabdila sama lah juga dengan tartila. Jadi dengan tabdila adalah untuk satu pertukaran. Kalau dua ada pertukaran, tabdilini. Tabdilini. Itu untuk dua pertukaran. Kalau banyak pertukaran, tabdilatin. Jadi 1, 2, 3. Mazdar. Kalau satu, tabdila. Kalau dua, tambah ya nun. Kalau banyak, tambah alif ta, menunjukkan jamak muannas salim. Okey. Isim fa'il kalau seorang mubaddilun. Kalau dua isim fa'il dua orang yang menggantikan, jadi mubaddilani. Tambah nun. Alif nun bagi bawah. Macam biasalah. Kalau banyak, tambah mubaddiluna. Jadi mubaddiluna ni maknanya ramailah orang-orang yang menggantikannya. Kemudian isim maf'ul sama juga, tambah alif nun untuk dua dan wan nun untuk jamak. Okey. Cuma mazdar ni dalam bentuk dia punya apa namanya ramai itu dalam bentuk jamak muannas salim. Salah satu
tabdilah, okey, dia bukan jamak muannas salim. Dia adalah mufrad. Kemudian lelaki. Kalau dua orang, tabdilina, tambah ya nun. Kemudian yang ini tambah alif ta. Jadi ini jamak muannas salim. Tapi ini jamak muzakkar salim. Ini jamak muzakkar salim. Itu kalau jamak muzakkar salim. Kalau jamak untuk orang perempuan, macam ini pula. Jadi hiya badalat. Kemudian dia punya mudhari' dia tabaddilu. Kalau dua orang, badalata. Kalau mudhari' dia tubaddilani. Tubaddilani. Kalau perempuan, hunna. Jadi madhi dia badalna. Jadi dia punya mudhari' dia yubaddilna. Badilna. Kalau isim maf'al dia tak ada mazdar lah. Hiya, huma, hun tak ada mazdar. Yang mazdar dia ada lelaki saja. Yang perempuan hiya tak ada mazdar dia. Jadi dia punya isim fa'il dia mubaddilatun. Itu kalau seorang. Kalau dua, mubaddilatani. Kalau banyak, mubaddilatin. Ini adalah mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Manakala isim maf'ul, isim maf'ul mubaddalatun. Jadi yang tadi lam ni bagi atas, yang ni dal ni bagi bawah. Isim fa'il, isim maf'ul, dal ni bagi atas. Jadi mubaddalatun. Kalau dua, mubaddalatani. Kalau banyak, mubaddalatin. Ini jamak mu'annas salim. Jadi isim fa'il, isim maf'ul untuk hunna adalah jamak mu'annas salim. Kalau untuk laki-laki, jamak muzakkar salim. Okey. Kemudian anta, antuma, antum, maknanya awak laki-laki. Dia tak ada pula dia punya isim fa'il, mazdar dan isim maf'ul tak ada. Tak ada di sini. Tak ada istilahnya untuk mazdar, untuk anta, untuk antuma, untuk antum. Yang ada apa? Yang ada fa'il amar dengan fa'il nahi. Fa'il amar, baddil. Kalau dia punya fa'il nahi, la tubaddil. Kalau dua orang, baddala. Kalau ini, la tubaddila. Kalau ramai, baddilu. La tubaddilu. Untuk antum dengan anta. Anta, antuma, antum. Jadi pada anta, antuma, antum dia tak ada madha, tak ada isim fa'il, tak ada maf'ul, isim maf'ul. Yang ada dia fa'il amar dan fa'il nahi. Manakala berikutnya anti, antuma, antunna, begitu juga. Dia tak ada madha, dia tak ada isim fa'il, dia tak ada isim maf'ul, tapi dia ada fa'il amar. Fa'il amar untuk orang perempuan, madhi dia dah badalti, kemudian dia punya mudhari'nya tubaddilina. Kemudian fa'il amar dia baddilli. Baddilli maknanya fa'il amar. Fa'il amar untuk apa? Suruh seorang perempuan menukarkan. Baddilli. Kenapa ada ya pula Ustaz? Ya. Kenapa ada ya pula di situ? Dia jadi macam mudhari' pula. Kenapa ada ya pula? Kan patutnya, bukannya patutlah maksud saya, patutnya bukan not the word patut, badil. Tak ada ya kan? Patutnya ya pula kat sini badili. Kenapa ada ya? Mudah ya jawapan dia. Apabila kita nak buat fa'il amar, kita kena kembali kepada fa'il mudhari'. Naam. Setuju? Yes. Fa'il mudhari' kepada anti adalah tubaddilina. Tambah ya nun kan? Tubaddilina. Oh, jadi lam ya tu. Okey. Okay. Ini untuk Faham. anti. Anti seorang.
Jadi mudhari' dia apa? Mudhari' dia tubadilina. Madi dia badalti. Jadi mudhari' dia tubadilina, ya nun, tambah ya nun. Okey? Yep. Jadi apabila kita nak buat fa'il amar, yang pertama kita kena buang dia punya huruf mudhari'. Huruf mudhari' dia apa? Ta. Tu kan? Tu. Badali. Jadi kita buang tu tinggal badilina kan? Badilina ini tambah ya nun. Apabila tambah ya nun, ada nun ni maknanya dia adalah marfu'. Setuju? Setuju Yep. kan? Tapi fa'il amar dia tidak marfu', dia majzum. Mazum. Apabila majzum, dia kena buang nun. Yep. Setuju? Setuju. Apabila buang nun, kita dapatlah badil ni. Badili. Buang nun tinggal ya. Kan? Yep. Kita buang, tu kita buang kerana dia punya mudhari' dia. Jadi fa'il amar tak adalah mudhari', kita buanglah ta dia. Kemudian amar dia mesti majzum. Majzum tu adalah dengan buang nun. Jadi buang nun jadi dubadilina, kita buang nun jadi dubadili. Badil. Itulah sebab ada ya tu. Macam juga isim maf'ul. Selalunya kita kalau maf'ul hujung perkataan hujung baris dia should be fathah kan? Ya. Tapi macam ni macam badala, jadi dia punya isim maf'ul is mubaddalun. Ada tanwin. Selalunya kan fathah. Yang mana ni maksudnya? Itu macam huwa. Isim maf'ul tak ada situ kan? Tak. Macam yang page kosong tu. 11. Macam page 11. Ustaz tengok balik page 11 kan. Macam huwa, badala kan. Badala. Badala isim maf'ul dia mubaddalun. Kalau kefahaman kita, kalau kefahaman saya lah, saya salah kan. Isim maf'ul kita fathah ujung dia kan. Yang ni. Isim maf'ul. Mubaddalun. Isim maf'ul ni. Isim maf'ul ni kita panggil isim. Isim dia punya karakter dia punya sifat dia. Isim apabila dia tak ada apa-apa depan dia, dia adalah marfu'. Dhamma. Dia adalah Isim. Isim. marfu' lah. Isim kalau dia duduk sendiri, depannya tak ada apa-apa, tak ada yang menyebabkan dia baris atas atau baris bawah, dia hukumnya adalah marfu'. Jadi mubaddilun. Lun ni kerana dia di depannya tak ada dia punya ejen untuk menukarkan dia kepada baris atas ataupun baris bawah. Ini ada mim. Jadi ejen dia mim, ditambah mim kan? Min tu bukan ejen. Bukan ejen menukar baris. Min tu menunjukkan dia isim maf'ul ataupun isim fa'il. Mubaddilu ni adalah ejaan untuk isim maf'ul. Bukan ejen. Single word. Kalau ejen depannya ada min ke, ada ila ke, ada min, ila, ada huruf jar. Barulah dia berubah kepada baris bawah. Ataupun ada kataan yang menyebabkan di baris atas. Barulah kita tukar dia baris atas. Jadi isim maf'ul bukan mestinya baris atas. Dia tergantung pada sifat mengikut undang isim. Kalau isim tu kalau ada depannya ada alif lam, tak payah tak payah kita ubah tanwin. Kalau ada alif lam, kalau tak ada alif lam kita kena ubah tanwin. Sebab itu kumpul lun. Kenapa lun? Kenapa dengan dhamma? Sebab tak ada ejen yang menukarkan baris itu kepada bukan dhamma. Baris. Tidak ada ejen menukarkan baris atas, tak ada ejen menukarkan baris bawah. Jadi oleh kerana bermakna isim maf'ul tak semestinya hujung huruf dia berhabisan dengan fathah. Tidak. Tidak. Dia isim. Dia terpengaruh dengan undang-undang isim. Undang isim kalau tak ada ejen yang boleh menukarkan dia kepada baris selain daripada dhamma, maka dia tetap dhamma. Dan kalau
Kalau di depannya tak ada alif lam, maka dia kena tanwin. Tapi kalau ada talqin al-mubaddilu, tak boleh Dilu. baca mubaddilun. Ha, Tapi oleh kerana tak ada al, jadi kita tulis itu mubaddilun. dikekalkan, Ah, dikekalkan isim awal dia lah. ah, Jadi badalun. ah. Jadi min tu tanda tambahan Maf'ul. untuk menunjukkan dia isim. Maf'ul. Okey. Okey. Fahim tu, na'am. Alhamdulillah. Begitulah juga dengan yang tadi. Jadi maknanya badili ni dia ni adalah daripada ya nun. Tapi ya nun ni nunnya kita buang kerana dia fa'il amar. Fa'il amar dia mestilah mazum hujungnya. Jadi apabila mazum dengan apa? Majzum dengan buang nun. Sebab ini fa'il. Mazum bukan dengan baris mati, tapi mazum dengan buang nun. Tanda mazum adalah buang nun. Sama ada mazum ataupun mansukh, tanda dia buang nun. Tapi kalau di marfu' dia subut nun. Subut nun maknanya ada nun. Jadi ini adalah marfu' lah ni. Fa'il mudhari' marfu'. Sebab ada nun. Manakala ini fa'il amar. Fa'il amar hujungnya bukannya marfu'. Hujung dia adalah majzum, baris mati. Tapi baris mati dia bukan baris mati macam ni, tapi baris mati dia buang nun. Buang nun tu tanda dia baris mati. Okey? Jadi hazaf nun. Hazaf nun tu buang nun lah. Jadi hazaf nun matilah, baris mati kan? Kalau Hazaf nun tu boleh dua. Sama ada dia mansukh ataupun dia baris mati. sama ada mati atau apa Ustaz? Mansukh. Sama ada dia baris atas, matilah. baris atas ataupun dia baris mati. Oh, kalau hazaf nun. Hazaf nun. Itu maksud dia. Cuma Mati kalau ada nun tu baris maksud dia atas. marfu'. Kalau ada muno is marfu'. Okey. Okey? Nun Okay. hazaf nun that means baris mati ataupun fathah. Ya. Betul. Nah. Aywa. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya yang ni. Yang ni. Yang ini ana dengan nahnu. Ana nahnu mazdar pun tak ada, isim fa'il pun tak ada, isim maf'ul pun tak ada, fa'il amar pun tak ada, fa'il nahi pun tak ada. Jadi dia tak adalah apa mazdar kepada ana tak ada. Mazdar tu hanya ada dekat dengan huwa, huma, hum. Dia tak ada dekat dengan ana nahnu. Jadi ana nahnu cuma ada madi dia dengan mudhari' dia. Madi dia apa kalau ana? Badal tu. Mudhari' dia ubaddil. Ubaddil. Ubaddilu adalah fa'il amar. Fa'il mudhari' kepada ana. Hamzah tu hamzah ana. Tapi ubaddilu. Kenapa u? Kerana 4 huruf. Ubaddilu. Ini adalah fa'il mudhari' pada ana. Kalau ma'adi dia badal tu. Badal tu adalah fa'il madi. Jadi fa'il madi ni dia punya fa'il dia di hujung. Macam ni badalna. Fa'il dia na duduk kat hujung. Fa'il mudhari' dia duduk kat pangkal. Awal. Dia punya ananya, dia punya laku dia punya fa'il dia duduk depan. Badil. Jadi u tu adalah huruf mudhari' yang menunjukkan saya. Jadi pada fa'il mudhari' fa'il dia duduk kat depan. Tapi pada fa'il madi fa'il dia duduk kat belakang. Jadi mudah kita nak bezakan. Kalau fa'il dia duduk belakang maknanya fa'il madi tu. Tapi kalau duduk kat depan u ke nu ke itu maknanya mudhari'. Lepas tu dia tak ada mazdar, dia tak ada isim fa'il, dia tak ada isim maf'ul dan dia tak ada isim amar. Dia tak ada fa'il amar. Macam mana amar nak suruh saya? Saya suruh saya. Macam mana? Kami suruh kami. Tak jadi. Kalau nak suruh orang, mestilah anta, antum, antumah. Ataupun
anti, antuma, antunna. Jadi suruh orang yang lawan cakap. Hanya kita boleh suruh orang yang lawan cakap. Dan tak boleh suruh orang yang dia ramai, 2, 3, tak boleh. Kita tak boleh suruh dia sebab dia tidak depan kita. Kita hanya boleh suruh muhatab. Muhatab tu orang yang bercakap dengan kita. Baru kita boleh suruh. Jadi cuma yang ada amal ni adalah anta, antuma, antum. Baru dia ada fi'il amal. Ataupun yang perempuan. Yang perempuan anti, antuma, antunna. Baru ada fi'il amal. Fi'il nahi. Sebab dia bercakap dengan kita. Kita suruh dia. Kita nak suruh tak boleh orang yang tak ada depan kita. Tak boleh suruh saya. Kita tak boleh suruh dia. Kita kena suruh awak. Dan awak tu sama ada anta, antuma, antum ataupun anti, antuna, antun. Jadi suruh orang yang depan dua ataupun muhatab. Antunna. Sebab tu dia tak ada di sini. Jadi ana ni orang yang pertama. Kalau nak suruh orang yang depan kita. Jadi tak boleh lah suruh. Saya suruh saya, tak boleh. Sebab tu dia tak ada. Tak ada fi'il amal. Tak ada mazhar, tak ada isim fa'il, isim maf'ul semua tak ada. Okay? Okay. Kalau dah faham, buka surat berikut. Buka surat berikutnya, ini asalnya adalah exercise, tamrin. Tamrin. Tapi oleh kerana perkara ni baru lagi, jadi kalau saya nak suruh tuan-tuan ni buat tamrin ni, barangkali makan masa kot. Jadi oleh kerana itu, tamrinnya adalah isikan tempat ni. Asalnya tempat ni kosong. Saya nak minta supaya tuan-tuan isikan tempat-tempat ni. Apa makna aman, amantu, amanta? Apa makna tuk minu? Apa makna tuk minan? Apa makna ini? Tapi oleh kerana untuk tujuan latihan, jadi saya bagikan makna sekali lah. Jadi kalau amanta maknanya awak telah menjaminkan aman. Perkataan amanah. Amanah ni 4 huruf. Alif, mim, min, nun. Jadi 4 huruf. Jadi 4 huruf, kalau aman, kita tahulah maksudnya aman maknanya tenanglah. Jadi kalau amanta maknanya awak telah menjamin ataupun menenangkan. Kalau tuk minu maknanya awak sedang menjamin. Kalau tak minan maknanya insurance. Ini adalah mazhar. Insurance. Jaminan. Jaminan ataupun insurance. Isim fa'il dia mukminun. Mukminun maknanya orang yang beriman, orang yang menjamin. Ataupun orang yang beriman. Mukmanun orang yang mendapat jaminan. Orang mukmin. Orang mukmin, orang mukminan yang mendapat jaminan. Kalau jaminlah amin. Amin. Maknanya jaminlah ataupun berimanlah. Kalau tu'min maknanya awak jangan awak jamin. Jangan awak jamin orang. La tu'min. Bukan awak jangan beriman, tapi jangan jamin. Jangan beri jaminan kepada orang lain. Kalau amantuma menunjukkan 2 lah. Ini 1, ini 2. Kalau aman tu menunjukkan ramai. Jadi amantum maknanya kamu telah menjaminkan. Kalau minuna maknanya kamu sedang menjamin. Kalau tak minatin maknanya banyak jaminan. Jaminan 1 tak mina. Kalau banyak tak minatin. Jamak muannas salim. Yang maksudnya banyak jaminan. Begitulah seluruhnya isim fa'il. Isim fa'il maknanya ramai yang beriman kalau mukminuna. Ramai yang beriman ataupun ramai yang beri jaminan. Isim maf'ul dia mukminuna. Yang ini tadi mukmininu. Mukminuna. Yang ini mukmana mu'ammanu. Jadi ramai yang mendapat jaminan. Kalau aminu maknanya adalah kamu berimanlah ataupun kamu berilah jaminan. La tu'minu, jangan kamu beri.
ini adalah exercise lah. Tapi saya dah beri jawapan lah. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah nak berikan makna seperti ini, bolehlah refer di sini sebagai panduan. Tapi makna dia ada banyak, bukan satu saja. Jadi maknanya aminu ni boleh jaminan, boleh beriman, boleh tunduk dan sebagainya. Jadi ini di antara makna-makna yang perlu kita beri apabila kita jumpa perkataan ni bila baca Quran atau baca buku-buku lain dalam bahasa Arab. Kita kena kaitkan dia punya dengan yang asalnya amanah. Amanah dia punya jaminan. Kemudian kalau kita ada jumpa 2 orang ke 3 orang ke isim fa'il ke isim maf'ul ke, jadi dalam ni sekali terletak, iaitu ada dia punya istilahi dan ada dia punya lughawi. Ada siapa-siapa yang rasa perlukan keterangan tambahan? Tak penat ke? Dah pukul berapa dah? Tak apa. Saya penat pun, pelajar pun barangkali penat juga kot. Jadi kalau kerana kita khusyuk ni. Sama-sama penat, kita lah sini dulu. InsyaAllah jumpa di minggu hadapan, insyaAllah. InsyaAllah. Ada soalan? Waalaikumsalam. Kita berhentikan ni dulu. Kita sudahi dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa mujimu ya Allah. Kami mohon pertolongan dan meminta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karenai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.
Yang kunta kabaya kali.